Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tachahau. Waalaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pengerusi majlis, Saudara Anwar Ibrahim, Presiden Keadilan, sahabat-sahabat pimpinan, saudara-saudari yang buang tabiat datang malam ini. Kita sekarang berada di tempat yang saya selalu shopping sebelah ni kan. Sebab tu saya nak sebut dekat Amir. Saya duduk Bukit Antarabangsa, mengundi di Ampang. Kalau kita ada calon yang jadi wakil rakyat tu Azmin Ali ataupun Zuraida Kamarudin sekali lagi, aku terpaksa pindah rumah. Jadi pastikan insya-Allah kali ini untuk orang-orang Taman Melawati, Bukit Antarabangsa, orang Ampang, kita akan pastikan calon kita adalah jauh lebih baik dan lebih ikhlas daripada yang kita ada sebelum ini. Kebelakangan ini 3-4 tahun, macam-macam orang kata pasal parti keadilan. Orang kata parti lompat lah, orang kata parti lemah lah. Kalau kat Twitter, kadang-kadang saya sabar lah kan, tapi kadang-kadang aku tak boleh sabar je. Orang kata kita kalau masuk bertanding pilihan raya, kita ada weakest link, parti yang paling lemah. Seolah-olah segala yang berlaku daripada 98, kemudian kebangkitan 2008, kemudian kita menang 2018, seolah-olah itu semua kita menumpang orang lain, saudara-saudari. Saya tahu kawan-kawan yang baca, yang lama, kadang-kadang sakit hati. Tapi percaya juga bahawa cara kita dalam keadilan mudah saja. Orang boleh hentam, orang boleh maki, orang boleh pelekeh kita. Jawapan kita ialah macam ini malam ini, saudara-saudari. Kita tunjukkan bahawa orang lain boleh sembang. Kita masuk pilihan raya dengan cukup yakin. Saban hari daripada 2-3 bulan yang lepas, kita telah tunjukkan kita boleh bina kekuatan kita satu minggu ke satu minggu ke satu minggu. Malam ini di Taman Melawati, insya-Allah hari Khamis ini kita ke Kuala Pilah. Cuma saya nak beritahu MB Negeri Sembilan, tolong tengok sikit sebab Negeri Sembilan memang dah jam sekarang. Saya baru balik daripada Negeri Sembilan, mana-mana jam. Kalau daripada Seremban nak pergi Kuala Pilah, kalau tak buat apa-apa, kalau kami semua turun, memang tak bergerak nanti. Kita nak tunjukkan saudara-saudari bahawa kita telah bina momentum yang baik. Orang Selangor boleh tengok, orang Lembah Kelang boleh tengok, orang yang berada di luar Kuala Lumpur dan Selangor juga, insya-Allah kami akan sampai ke setiap negeri bermula minggu ini macam ini, saudara-saudari. Pas sembang, bila kali terakhir saudara-saudari tengok PAS berani buat ceramah besar? Bila, saudara-saudari? Dia dah jadi kerajaan, dia pun dah terikut-ikut dengan bersatu dengan UMNO. Dia sekarang guna kerajaan. Kalau nak buat program, nak berkempen, dia akan kerah segala jentera kerajaan untuk turun. Sebab kalau dia nak buat macam kita malam ini, dengan hanya air liur, kita tak bayar orang datang untuk dengar. Saudara-saudari, saya yakin PAS pun sekarang tak berani nak buat ceramah besar macam dengan kita masa zaman 2008-2013 dahulu. UMNO, saudara-saudari, saudara-saudari tahu, orang sibuk pasal harga barang naik, mata wang jatuh, UMNO sibuk menangis. Dia dah menangis untuk Najib, kemudian dia menangis untuk
Rosmah, sekarang saya tahu saya nak nasihatkan kawan-kawan dalam UMNO, tolong simpan air mata sikit sebab kamu kena menangis untuk Zahid pula lepas ini. Orang sibuk pasal banjir. Sebab tu saya pun nak sebut dan ingatkan kepada kita. Memang betul kita kena bersedia untuk menghadapi pilihan raya. Memang betul. Tapi jangan kita lupakan bahawa seluruh negara sekarang berhadapan dengan kemungkinan bencana yang paling teruk. Ratus ribu akan jadi mangsa lepas ini. Dalam tempoh 2-3 minggu daripada sekarang, insya-Allah keadilan akan kerahkan segala kekuatan jentera kita, bukan sahaja untuk masuk pilihan raya, tetapi untuk bersedia membantu mangsa-mangsa banjir menjelang musim tengkujuh ini. Kalau UMNO betul-betul fikirkan pasal rakyat, saudara-saudari, orang sibuk pasal banjir, rumah nak tenggelam. Masalah banjir daripada 2013, 2014 tak selesai. Makin teruk. Dulu negeri saya je Terengganu kena. Sekarang Selangor pun kena. Kalau saya bertanding kat Johor, Johor pun kena. Dia ikut saya bagaimana? Banjir tak selesai-selesai sampai sekarang. Sepatutnya, kalau kita jadi kerajaan yang bertanggungjawab, kalau Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, saya akan beritahu Datuk Seri Anwar, ini bukan masa untuk kita berpolitik. Ini masa untuk kita gembeling semua rakyat kita bersedia untuk menghadapi bencana yang paling buruk kita akan hadapi. Saya nak sebut kepada UMNO. Yalah, UMNO ni dia bukan membaca sangat, kurang membaca lah. Ada sejarah dunia terkini, yang mutakhir, bukan lama-lama lah, ini dalam 10-15 tahun lepas. Ahli politik, walau macam mana kamu hebat pun, tapi kalau nampak kamu tidak peduli dengan kebajikan rakyat yang terpaksa berhadapan dengan bencana hebat ni, tak lama lepas tu rakyat akan hukum. Dia bukan berlaku dekat Malaysia saudara-saudari, dia berlaku dekat US dulu. Ingat dulu. Dulu George W. Bush dulu, cukup popular walaupun kurang cerdik, tapi cukup popular. Sebab lepas ada serangan, perang dan sebagainya, orang semua sokong dia. Dia masuk bertanding 2000, dia menang sikit saja. Dia masuk 2004, dia menang besar. Dia yakin dengan rekod dia itu popular itu, masuk 2008, tambah pula calon daripada Demokrat yang lawan Parti Republikan tahun 2008 itu pula, Obama, orang kulit hitam. Dia cukup yakin. Tapi dia lupa, dalam 1 tahun terakhir dia jadi presiden, berlaku taufan dan banjir paling besar di selatan Amerika, banjir ribut Katrina. Kalau siapa tahu tengok, salah satu sebab utama Parti Republikan kalah kuasa tahun 2008 masa Obama menang adalah kerana rakyat Amerika tengok, kamu ni masa orang tengah susah, tenggelam, rumah hancur, kamu dengan kuasa kamu sibuk dengan pilihan raya. Lalu mereka dihukum. Saya nak beritahu kepada rakyat Malaysia, kepada Datuk Seri Ismail Sabri, kepada orang UMNO, lagi lama kamu ratib nak masuk pilihan raya, lagi dekat kita nak masuk tengkujuh, lagi besar peluang keadilan untuk menang dalam pilihan raya, saudara-saudari. Sebab itu, saudara-saudari, malam ini kita tunjukkan, minggu depan kita tunjukkan, minggu lepas itu kita akan tunjukkan, kalau kamu berani panggil pilihan raya masa banjir, kamu panggil. InsyaAllah kami sumbat kamu semua dalam penjara lepas kami menang. Saudara-saudari, kita ada masalah besar. Masalah banjir ni satu hal. Jangan ambil mudah soal banjir semua. Masalah yang lagi besar ialah masalah kita tersangkut. Sebagai sebuah negara, kita sekarang ni jadi negara yang tersangkut.
Nak pergi kanan tak boleh, nak pergi kiri tak boleh. Kiri sini, kanan sini. Naik atas tak boleh, turun bawah, tiap-tiap hari turun bawah. Kalau Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, dan Datuk Seri Anwar tahu, kadang-kadang dia suka, kadang-kadang dia menyampah dengan saya sebab itu. Sebab saya beritahu, tak mudah nak jadi Perdana Menteri sekarang. Orang tanya saya sebab apa saya tak berminat dengan politik. Sebab kerja tu tak mudah. Bercakap mudah. Kalau kamu bagi negara yang dah robek, hancur, tempang, lepas tu kamu bagi kat kami. Dah. Bukan Rosmah dah. Ada tak apa. Bukan Rosmah. Dulu kalau saya bercakap, tiba-tiba dia hilang. Mesti Rosmah ni kan. Bukan. Itu betul-betul kesalahan teknikal. Saya sebut kepada Datuk Seri Anwar, dulu saya kurang minat, sekarang pun saya takut. Sebab kita kalau menang, akan mewarisi negara yang sebenarnya cukup sakit. Tak mudah. Kalau kita ambil alih syarikat kan. Kalau syarikat itu contohnya duit banyak dalam bank, mudah nak buat apa-apa. Kalau kita ambil alih syarikat, contohnya lah, esok orang suruh saya jadi CEO Apple, saya happy lah. Telefon laku, semua orang kenal. Kau suruh aku jadi CEO untuk buat kapal 6 biji tu, mampus aku tak nak. Macam mana aku nak siapkan kapal tu, duit tak ada, semua barang dah kena sakau semua. Kalau kita jadi kerajaan, dalam tempoh 3-4 bulan daripada sekarang, kita akan berhadapan dengan keadaan itu sebab kita tersangkut. Minggu ini, mata wang kita jatuh ke peringkat paling rendah sejak 1997. Tak pernah berlaku macam ini. Saya tunggu jugalah kod-kod Menteri Kewangan Tengku Zafrul. Dia dulu Form 5 dekat sekolah masa saya Form 1. Dulu pun aku tak ingat, sekarang pun aku tak ingat. Masa dia jadi Menteri Kewangan, dulu orang tanya, ingat tak sekolah dulu Tengku Zafrul, masa kau Form 1, dia Form 5, kau ingat ke dia? Tak ingat lah. Sekarang pun saya tak ingat sebab bila benda paling besar jadi, mata wang jatuh sampai RM4.5 untuk $1. Satu patah pun tak keluar daripada dia sehari-hari. Boleh tanya Datuk Seri Anwar masa 1997-98 bila mata wang kita jatuh dan jatuh, itu krisis nasional. Dia ada kesan kepada semua rakyat. Contoh dia apa dia? Mata wang jatuh, bank negara tak ada pilihan. Dia kena naikkan interest. Pakcik tanya, macam mana pula apa kena nak naik interest dengan mata wang ni? Dia begini tak? Mata wang naik bila ada permintaan untuk orang beli mata wang kita. Orang nak beli ringgit. Kenapa orang nak ambil ringgit? Dia nak beli ringgit sebab dia kena bayar dalam ringgit. Macam mana orang bayar dalam ringgit? Ada dua kemungkinan besar, ada dua cara besar lah. Satu, ramai orang datang melabur di Malaysia. Dia nak melabur di Malaysia, ya pergi beli kat melewati mall, bagi duit dolar. Siapa nak lah, sekarang ada lah kan. Dia kena bagi ringgit. Jadi kalau ada pelaburan besar, ringgit naik lah. Sebab permintaan orang akan tukar. Nah, ambil, saya ada dolar, tapi saya nak melabur di Malaysia, saya kena belanja dalam ringgit, saya nak ringgit. Lagi banyak permintaan, lagi ringgit naik. Cara kedua, ialah apabila ada urusan dagang yang orang kena bayar dalam ringgit. Contohnya, bila kita ekspor barang kita keluar negara, orang lain beli barang kita, dia order, bila dia bayar, dia kena bayar dengan ringgit. Maksudnya, lagi tinggi ekspor kita, lagi bagus ekonomi kita, maka lagi banyak orang terpaksa tukar mata wang ke dalam ringgit untuk bayar kita. Mudah saja. Tak mudah untuk Ismail Sabri lah kan, tapi mudah untuk kita. Jadi bila tengok mata wang jatuh ini, jelas sekali bahawa ada benda tak kena dengan ekonomi kita. Apa kaitan
kadar faedah pinjaman dengan mata wang turun naik. Pelabur-pelabur, dia ada duit banyak ni, satu dunia ni, dia tengok dekat mana aku nak letak duit aku untuk dapat pulangan. Pulangan yang paling mudah ialah dalam bentuk faedah yang bank bayar, 3%, 2%, 4%. Dahlah mata wang Malaysia ni tak bagus. Ekonomi nampak macam rapuh. Kemudian bila Amerika Syarikat, dia naikkan kadar bunga dia, kalau simpan duit, kadar faedah dia naik, sudah tentu orang kata, daripada aku letak kat Malaysia, dahlah tak ke mana, tak tahu apa cerita, baik aku letak duit kat Amerika. Jadi orang pelabur, termasuklah juga orang-orang kaya Malaysia jugalah, dia pun buat keluar duit daripada bank kita, dia tukar ke dolar, dia hantar ke Amerika Syarikat, simpan dalam akaun dolar. Bila itu berlaku, maka mata wang makin jatuh dan makin jatuh. Dan kalau kita jadi Gubernur Bank Negara pun, kita tidak ada pilihan lain kecuali nak kata, untuk memastikan tidak teruk jatuh ni, kita naikkan sikit. Masalahnya, bila naik kadar faedah ni, siapa jadi mangsa sekali? Rakyat biasa macam saudara-saudari. Walaupun saudara-saudari tak tukar duit dalam dolar, walaupun saudara-saudari tak ada simpanan di luar negara, saudara-saudari akan jadi mangsa dengan dua cara. Pertama, bayar langkah interest mahal lepas ni. Interest naik, orang dulu beli rumah, masa interest rate 1%, 2%. Naik 1%, contohnya, tambahan bayar bulanan rumah itu boleh naik RM50, RM60, RM70 sebulan. Tanya menteri, dia kata, Allah, RM60 pun kamu nak berkira. Tapi kalau kita ada anak 5, kereta nak kena bayar, minyak nak kena bayar, rumah nak kena bayar, selama ini pun hidup dengan berhutang, RM60 tambahan yang kita kena bayar tiap-tiap bulan itu, menyebabkan daripada kita berhutang kredit kad, silap-silap hari kita pergi berhutang alung. Itu beza dia apabila mata wang ini makin lama makin turun. Satu, interest rate. Yang kedua, yang turut kita rasai tiap-tiap hari saudara-saudari ialah harga barang makin naik. Sebab kita import barang. Kita tak tanam bawang sendiri. Cili pun silap-silap hari kita import. Beras pun kita import. Lembu lagi lah. Dulu percaya saya kat Syarizat. Sekarang padan muka. Lembu kita import, kambing tak ada, semua kita import saudara-saudari. Bila makanan kita import, kita tak ada pilihan lain. Bila mata wang kita turun, walaupun sebenarnya harga barang itu tak naik pun, tapi sebab kita kena bayar dengan mata wang yang lebih rendah, harga naik. Sebab itu harga kita makin naik dan makin naik. Yang ini yang saya marah kepada kerajaan yang ada sekarang. Bila kita tanya dia pasal harga barang naik, apa kamu nak buat? Bila kita tanya dia tentang kejatuhan mata wang, kau tengoklah, ya, selain daripada jawatan kuasa jihad, yang lain saya tak nampak sendiri. Saya nak marah Ismail Sabri ni, kesian. Dia muka baik, muka dia muka blur je. Jadi nak marah pun tak sampai hati. Dulu senang masa zaman Najib dengan Rosmah, boleh hentam. Kalau Muhyiddin, kita marah dia, dia action balik, aku tekan button kan. Ini Ismail Sabri, aku tengok, alah nak marah dia pun, UMNO pun marah dia, PAS pun marah dia, kita pula marah dia. Tapi itu yang jadi masalah sekarang. Kita berhadapan dalam keadaan rakyat terpaksa tanggung kegagalan pengurusan negara. Bukan saja gagal, tapi kita punya ruang untuk kita bertindak itu makin nipis dan makin nipis. Kalau dalam bahasa ekonomi, kita kata Malaysia sekarang ni, fiscal space, ruang fiskal kita sangat nipis. Maksud dia begini, kalau saudara-saudari lah, gaji 3,000 sebulan, tak? Kalau belanja tu 2,000 sebulan,
Ada 1,000 sebulan untuk kita simpan. Kalau ada emergency, kita boleh keluarkan duit. Maksudnya kalau jadi apa-apa banjir ke, kita adalah wang sikit untuk kita tangani masalah itu. Malaysia ni saudara-saudari, maksudnya begini. Gaji 3,000 sebulan, belanja 3,500 sebulan. Mampus kau. Tak boleh buat apa dah. Kalau yang kutip cukai pun, kalau dia buat GST balik lepas ini, cukai yang dikutip hanya mampu untuk membayar belanja pengurusan tiap-tiap tahun. Bayar gaji, bayar subsidi, bayar sekolah. Nak buat jalan, tak ada duit. Nak buat sekolah baru, tak ada duit. Nak buat universiti, tak ada duit. Sebab wang yang ada cukup saja untuk mengurus. Saya sebut semua ini supaya rakyat tahu bila nak masuk pilihan raya, walaupun Najib dah ke dalam, Rosmah dah ke dalam, Zaid, tak apalah, ke dalam tak ke dalam ikut suka dia lah tak. Bila saudara-saudari tengok muka Ismail Sabri, walaupun muka kita kesian kat dia, saudara-saudari kena ingat bahawa kita nak tukar kerajaan bukan sebab nak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, saudara-saudari. Kita nak tukar kerajaan bukan sebab nak angkat orang kita ni dapat jawatan. Kita nak tukar kerajaan kerana kerosakan ini, kalau kita tak selesaikan sekarang, kita akan wariskan dan masalah itu akan jadi lebih besar dan lebih besar 5-6 tahun akan datang. Kalau contohnya tahun 2011, masuk 2013, Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat masa itu menang pilihan raya 2013. Saudara Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri tahun 2013. Saudara-saudari, saya yakin kapal kita paling kurang 3-4 biji dah siap sekarang, saudara-saudari. Bersatu Latif. Latif ni duk sibuk. Bukan bini aku, Jenak bukan bini aku. Tak apalah cerita bini kau ke tidak, kita masuk mahkamah. Kita jawab kat mahkamah. Tak apa. Isu dia begini. Kamu dah belanja sampai 7 bilion. Baki wang tinggal 2 bilion. Hishamuddin minta lagi 2 bilion. Dia kata 11 bilion maksimum. Saya nak tanya saudara-saudari dan saya akan tanya dalam minggu-minggu akan datang. Sampai sekarang kerajaan PAS UMNO Bersatu ni belum jawab. Sebenarnya dengan wang yang kita ada, bila kita tambah pun lagi 2 bilion, sebenarnya berapa kapal yang akan siap? Saya nak beritahu saudara-saudari, saya dah bercakap dengan kawan-kawan yang dalam Navy yang duk buat kapal semua ni. Kalau siap 2 pun mereka bergembira, saudara-saudari. Kalau 2 pun dia rasa dah puas hati dah, okey dah tu semua. Masalah kita, orang lain ada 8 kapal, 10 kapal, kita ada 2 kapal. Kapal itu pula lewat sampai 1 dekad. Orang lain nanti tambah lagi 10 kapal. Akhirnya macam Amin kata tadi, kita jadi negara bahan lawak dunia. Bukan saja mengundi atas sampan, lawan orang lain pun. Indonesia datang kapal besar, Singapura datang kapal besar, China datang kapal besar. Kita dengan sampan kita, dengan kapas kita, saudara-saudari. Kalau saudara-saudari ada anak-anak yang jadi Navy ni, yang nak pergi berperang, apa perasaan saudara-saudari? Pak mentua saya, orang askar, ni zaman konfrontasi. Tadi dia beritahu, sekarang ni nak dekat pilihan raya, keluar pengumuman. Kerajaan sudah pun selesai membuat kajian untuk membayar imbuhan 1 kali kepada veteran-veteran tentera yang dulu-dulu ni 20-30 tahun. Dia kata, tiap-tiap kali pilihan raya aku dengar, tapi mara dah naik, kaki tangan awam dah naik, menteri dah naik, askar dah lah dulu senjata pun tak ada, kena pandai-pandai sendiri. Sekarang ni dia nak bagi RM200 untuk 1 kali dalam 5 tahun pun dia berkira. Sebab duit tak ada. Jadi sebab itu kalau kita tak tukar, kali ini saudara-saudari, kalau kita tak tukar, saya yakin UMNO Barisan Nasional ni akan berkubur dalam tempoh 5-6 tahun daripada sekarang. Yang itu saya yakin, saudara-saudara.
Mustahil parti yang sudah begitu rosak begini boleh bina balik kekuatan daripada bawah untuk mendepani cabaran zaman kini. Mustahil. Saya tak bimbang langsung. Datuk Seri Anwar tahu, saya kata jangan bimbang. UMNO Barisan Nasional Bersatu PAS ni, dia tak boleh melepasi PRU kali ini. PRU yang akan datang, dia akan lemah. Masalah kita ialah bila kita menang dan ambil alih, kerajaan yang macam mana yang kita warisi, kerana masalah itu terlalu besar dan terlalu besar. Sebab itu, lepas ini Saudara Anwar akan ambil pentas, saya nak tutup begini. Semangat yang baik, teruskan tiap-tiap minggu, pastikan seberapa ramai turun di setiap kawasan, di seluruh Malaysia kita turun untuk pilihan raya ini. Boleh ke tidak, saudara-saudari? Dan untuk kawan-kawan dalam UMNO, saya tengok UMNO ni kadang-kadang dia suka ciplak kita punya sekarang. Yang saya paling tak puas hati, dia ciplak lawan tetap lawan. Dia ciplak tak apa. Ciplak tak apa. Orang Mat Saleh kata imitation is the best form of flattery. Tak apa. Nak ciplak tu buatlah betul-betul. Saya tengok, dia orang ada masalah sebab dia tak pernah belajar nak jerit lawan tetap lawan macam mana. Saya tengok yang makcik-makcik, yang UMNO dekat mahkamah jerit. Saya tengok Azalina jerit. Dia jerit macam mana tu? Lawan tetap lawan. Dia bukan macam itu. Jadi saya nak tutup begini. UMNO nak belajar daripada PKR, keadilan, lawan tetap lawan. Cara dia begini. Saya di atas, orang yang jerit, kita akan jerit lawan tetap, yang bawah akan jawab lawan. Boleh? Okey, jadi kita tutup malam ini khas untuk Azalina dan kawan-kawan UMNO macam mana nak jerit lawan tetap lawan. Macam ni. Lawan tetap. Lawan tetap. Lawan tetap. Terima kasih. Assalamualaikum. Nandri Waalaikum.